Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'aluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bil kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Terima kasih peneraju acara. Seterusnya Saibul Fadilah Tuan Imam Barisan Pimpinan Surau An-Nur PPR Ampangan, Ampang Jajar, Permata Ampau, dan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah berselawat itu adalah aturan dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang ada iman. Bahkan Imam Jazuli dalam kitabnya Dalailul Khairat, kitab ni secara info dia adalah satu kitab yang viral, trending sekitar tahun 800 Hijriah. Kitab Dalailul Khairat ini adalah satu kitab yang dicetak kedua terbanyak selepas daripada Al-Quran di sekitar tahun 800 Hijrah. Lah kita dah 1444. Tolak 800, mana kata dah banyak ratus tahun dah kitab tu. Imam Sulaiman Al-Jazuli adalah seorang ulama Morocco, ulama Maghribi. Dalam kitab itu adalah kitab yang dihimpunkan selawat-selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanah kita pun juga mendapat manfaat daripada kitab tersebut apabila ketika syahidnya Raja Ali Haji fi sabilillah di Teluk Ketapang, tubuhnya ditemui dalam keadaan tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat dan tangan kirinya memegang badik dalam satu penyergapan ke atas musuh Islam, tentera kufar di Teluk Ketapang, menentang tentera Belanda pada waktu itu. Dalam kitab Dalailul Khairat, Imam Jazuli dia mengatakan tidak ada satu pun dalam Al-Quran perintah Allah ke atas hamba-Nya yang beriman yang Allah mempertamakan dirinya dalam melakukan dan kemudian mengkeduakan malaikat dalam melakukan. Bahasa dia, kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa ayat yang berkaitan dengan iman, dan setiap kali pasti selepas daripada ayat seruan iman, kita akan jumpa ayat amal soleh.
ayat perintah dia. Antara ayat yang selalu kita mudah capai, ayat yang ketiga surah Al-Baqarah, alladzina yu'minu. Pernah jumpa ayat ni? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat tu kita selalu duk baca kan. Lepas daripada ayat iman, dia akan mai terus ayat amal soleh dia. Apa ayat amal soleh dia? Wa yuqimu as-salah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian kita buka lagi surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala memulakan juga dengan ayat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mai dulu ayat iman, lepas tu dia akan mai ayat amal soleh. Tetapi kata Imam Jazuli, semua perintah-perintah untuk solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, larangan mengumpat, larangan mencari salah orang, tajassasu atau tahassasu, ghibah, namimah, semuanya itu tidaklah dimulakan oleh Allah dan tidaklah dilakukan juga oleh malaikat, melainkan satu perintah ini, iaitu perintah yang kita akan dengar di setiap kali berkumandangnya khutbah Jumaat, bila mana khatib akan membacakan kalimah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi itu, kita akan jumpa ayat awal dia. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian lepas pada tu baru mai ayat yang kata iman dan perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Imam Jazuli, tak ada ayat dalam Quran yang Allah mempertamakan diri dia buat benda tu dan Allah mengkeduakan malaikat dalam melakukan perkara itu, melainkan perintah selawat atas Nabi SAW. Sebab tu hari ini kita kena usaha. Gigihnya kita, letihnya kita, pedihnya kita, beritnya kita, tetap juga kena usaha untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Bahkan dalam mukadimah kitab Dalailul Khairat, kata Imam Jazuli, barang siapa yang membacakan selawat ke atas baginda Nabi SAW, maka dia akan dirahmati oleh Malikul Jabbar. Barang siapa yang memperbanyakkan selawat atas baginda Nabi SAW akan didoakan oleh Malakul Akhyar. Dan barang siapa yang melazimkan diri dia untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW, maka akan diberikan syafaat oleh Rasul Al-Mukhtar. Yang ni antara jaminan, garanti, bukan manifesto, bukannya satu benda yang disebutkan sebagai perkara yang tidak boleh berlaku, tetapi ia jaminan khusus direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana orang yang mengaku ada iman. Sebab tu kalimahnya kata ulama, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Sebab kalimah ya ayyuhalladzini adalah satu kalimah nada munadi, kalimah seruan, kalimah memujuk ke atas orang yang beriman. Bahkan kata ulama, amanu dekat situ bukan hanya orang yang ada tebal iman, nipis iman, dalam iman, cetek iman, panjang iman, pendek iman, walaupun ada banyak calit iman ataupun barang sekelumit iman, pada diri dia ada iman sedikit pun, misqala dzarrah, walaupun hanya sebesar zarrah ataupun lebih kecil daripada zarrah, dia ada iman itu 3 kali ganda kecil daripada zarrah, maka dia itu adalah orang yang sekiranya berselawat ke atas baginda Nabi SAW akan mendapat 3 kelebihan yang dikatakan itu. Justru maka kita kena usaha untuk menghidupkan selawat, bukan takat pada lazim lidah kita menyebut, tetapi juga dalam setiap panca indera yang kita gunakan setiap hari, serta qasadkan pada niat dan fikir kita untuk meneruskan selawat atas Nabi SAW dalam percakapan kita, dalam pandang mata kita, dalam dengar telinga kita, dalam cium hidung kita, dalam sentuh kulit kita, dalam derap tapak kaki kita, dalam setiap telunjuk kita. Semuanya mesti berteraskan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Justru paling tidak pun sekiranya kita memperbanyakkan selawat, antara benda yang
disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyaknya hadis, orang yang banyak selawat akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam wa baraka alaih. Baik. Tuan-tuan sudah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kita bertemu. Dan dalam sekian banyaknya ruang dalam sisi hidup kita, kita tidak pernah terimpi ataupun terigau untuk bertemu pada malam ini. Tetapi atas qadar Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, dan atas qadar Allah Subhanahu wa taala jugalah kita akan berpisah. Cuma pastikan setiap pertemuan kita adalah dikhanakan untuk mengingatkan diri kita supaya senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama, kita mengambil kebaikan berada dalam bulan Rabiul Akhir, jiran kepada satu bulan yang dikenal sebagai bulan Rabiul Awal. Kalau ikut bulan ni dah masuk malam yang ke-10 pertama untuk bulan Rabiul Akhir dah malam ni. Tapi kita nak ambil kebaikan juga pada bulan Rabiul Awal itu. Dan bila sebut berkenaan dengan bulan itu, bulan Rabiul Awal itu dimuliakan kerana padanya ada satu peristiwa kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu untuk kita sedar antara hakikat menjadi seorang umat Nabi SAW dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti berada dalam kedudukan yang bergembira di atas kelahiran Nabi SAW dan bergembira dengan setiap perkara yang ada kaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang duk tanya, dia kata maulid boleh, maulud tak boleh. Saya kata maulid boleh, maulud boleh. Dia kata tak Ustaz, maulud tu tak apa nak cantik. Pasal dia kata maulud ni orang main makan pulut dah. Dia kata maulid lagi teruk. Sebab maulid dia kata dapat kulit ni. Ni satu benda reba. Tak pernah nak pergi mengaji. Isu berkenaan dengan maulid dan maulud, dua-duanya ada dalil. Cumanya those day lah, dalam zaman kita dulu, budak-budak dulu, kalau sebut kata sambutan Maulidur Rasul ni, dia punya suasana dia memang betul-betul suasana, memang happening lah. Paling tidak pun dia akan ada 3 benda. Nombor 1 dia ada syarahan, nombor 2 dia ada marhaban, nombor 3 dia ada makan. Ada masjid buat lagu tu, ada masjid surah dia buat lagu tu kan. Dia ada syarah, dia ada qasidah, dia ada juadah. Ada masjid dia ada syarah, dia tak ada qasidah tapi dia ada juadah. Ada juga masjid surau, syarah pun tak ada, qasidah tak ada, tapi sapedek kena ada. Tapi zaman lah tak pelik tuan-tuan. Tiga-tiga tak ada pun ada. Syarah pun dia tak mau, qasidah dia tak mau, makan juadah lagilah dia tak mau. Bahkan dia kata benda ni adalah satu benda yang tidak berada dalam tuntutan Nabi SAW. Maka perlu untuk kita butir betulkan di sini, lurus laraskan pemahaman di kalangan masyarakat umat. Kerana benda ni dilakukan oleh pejuang-pejuang yang datang terdahulu sebelum daripada kita. Ulama-ulama di zaman salafus salih, begitu juga dengan ulama yang terdekat dengan kita di sebelah Nusantara, yang hidup mungkin dalam ratusan tahun sebelum daripada kita, menjadikan majlis memperingati kelahiran Nabi SAW merupakan satu momentum dalam perjalanan setiap tahun selepas sambut hijrah, dia akan mai Maulidur Rasul. Bahkan di Malaysia sendiri, sambutan Maulidur Rasul itu lebih
unggul, lebih terkedepan daripada sambutan Ma'al Hijrah. Kalau tengok balik daripada secara kronologi timeline, sambutan Ma'al Hijrah di tanah kita ni dulu bukanlah satu sambutan yang mega. Dia bukan sambutan besar, melainkan berlaku pada tahun 1986 kalau tak silap. Selepas dimulakan oleh beberapa orang yang bekerja di bahagian Halwat Islam di KL, Kuala Lumpur. Lepas tu dia join dengan menteri pada waktu tersebut, dan kemudian mereka jalankan satu jawatan kuasa untuk menyambut sambutan Ma'al Hijrah. Masa tu baru keluar main lambang hak yang huruf H dengan lambang labah-labah kat belakang. Sebelum tahun 84 tu tak ada. Dulu kita kenal sambut dengan sebutan awal Muharram. Dia tak panggil Ma'al Hijrah. Budak-budak orang ni panggil Ma'al Hijrah. Kalau kata orang tua-tua dulu dia panggil sambutan awal Muharram. Bahkan daripada setiap bulan, antara benda yang perlu untuk kita nisbahkan kemuliaan tertinggi adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Sebab tu bulan Rabiul Awal adalah satu bulan yang tidak dilepaskan oleh mana-mana para ahli ulama untuk mengisahkan, menceritakan tentang Nabi SAW. Antaranya kita kutip daripada kitab Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia dalam kitabnya Latiful Ma'arif, dia bahagikan bulan Rabiul Awal tu pada 3 majlis. Majlis pertama berkenaan dengan Maulidin Nabi SAW. Yang keduanya Maulidur Rasul, Mauludun Nabi SAW. Yang ketiganya adalah kewafatan Nabi SAW. 3 majlis ni akan diceritakan sepanjang bulan Rabiul Awal. Tapi benda tu memang telah pun dilakukan zaman berzaman dan sampai dekat kita. Bila sebut berkenaan dengan Maulid, baginda Nabi SAW adalah Maulid itu, iaitu waktu kelahiran Nabi SAW. Bila sebut Maulid berkenaan dengan kelahiran Nabi SAW. Apa waktu dia, masa dia, hari dia, bulan dia. Sepakat ulama setuju Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Sebab dalam satu hadis sahih, Nabi ditanya berkenaan dengan puasa sunat. Kenapa engkau berpuasa sunat hari Isnin? Kenapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasul SAW? Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku berpuasa pada hari Isnin, zaka maulud tufih. Kerana pada hari itu aku dilahirkan. Hari Isnin tu Nabi dilahirkan. Dan dalil ni, dalil menyambut kelahiran Nabi. Yang Nabi apa? Nabi kata, aku puasa pada hari itu sebab hari itu aku lahir. Dalam maksud yang lain, Nabi nak abang kat kita, Nabi sambut kelahiran Nabi setiap minggu. Nabi bagi tahu dekat kita, Nabi sambut kelahiran Nabi setiap minggu. Main zaman kita duk dengar orang kata, Nabi pun tak sambut. Jaga bang, cermat sikit. Kedak nayang bukan dekat Pak Karim, kali dengan Pak Hang pun nayang. Ni. Kalau ada orang main beritahu kita, Nabi tak sambut. Nabi kata, aku puasa hari itu sebab aku lahir hari itu. Ulama muhadithin kata apa? Nak abang kata Nabi punya meraihkan hari Isnin kerana pada hari itu Nabi lahir. Tapi hari ini kita jumpa dalam satu keadaan yang bertembung. Dengan guna perkataan Nabi tak sambut. Bahkan Nabi puasa hari Isnin tu, siapa lagi sambut puasa hari Isnin? Sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW juga berpuasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Sebab tu, bila ada orang yang mengelakkan diri dia daripada untuk mengaji, memahami konsep asal muasal tentang maulid maupun maulud, maka orang ni mudah untuk diperkotak-katikkan oleh segala macam anasir-anasir jahat yang nak mengucar-ngacirkan perpaduan dan juga kemasyarakatan umat Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang abang kata tak ada ni, saya rasa risau. Sebab ulama kata, orang yang mengatakan sedemikian, dia juga mengisytiharkan perang dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengisytiharkan perang dengan hadis Nabi SAW. Tak takut lah. Mengaku umat Nabi tiba-tiba kata Nabi tak sambut. Nabi sambut birthday Nabi setiap minggu. Cuma birthday Nabi tu, Nabi betul-betul sambut birthday. Bukan macam kita. Kita kalau orang tanya, birthday bila? Kita nanti abang, birthday saya 12, bulan 12. Yang tu bukan birthday bang. Betul ya? Macam tak apa nak mengangguk lah. Apa maksud birthday? Hari lahir.
Bila kita jawab 12 bulan 12, yang tu birth date. Beza tak? Kita pergi sekolah tadika, hari pada bahasa Inggeris day, tarikh, date. Yana day. Tapi kita tak ada masalah, mak juga 12 birthday. Dah, Nabi ajak kita sambut birthday macam mana? Hari Isnin Nabi puasa. Cara sambut Nabi pula beza. Nabi mensyukuri hari kelahiran Nabi dengan berpuasa. Kita pula sambut birthday kita menterkedarah. 4 tingkat kita panggil. Kalau kata atas tu burung pati pun kita jamu. Sempena birthday aku dengan burung pati kita jamu sekali. Hak kek-kek kita habis tu. Yang ni yang jadi doktrinisasi yang meracuni kita. Akhirnya kita duduk pada satu titik bertembung dengan Nabi SAW. Kalau orang tanya dekat kita birthday bila, tapi kalau hari ni tuan-tuan jawab birthday habang kata hari Rabu, memang orang gelak lah. 7 tingkat tu gelak kan. Birthday bila? Birthday saya Rabu. Orang nanti gelak. Padahal jawapan betul tak? Betul. Birthday. Tapi pasal apa? Sebab kita dah dimanipulasi oleh kelompok tertentu. Sebab tu Allah Ta'ala dah bingkiskan kepada kita. Akhir zaman, jangan lupa untuk baca surah Kahfi. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaqulu na illa kazibah. Yang keluar pada lidah orang-orang yang kafir daripada ahli kitab ni tak lain tak bukan. Mereka adalah orang yang bohong. Kaziban, ada alif belakang, ziyadah, maksudnya ada superlatif, ada nilai tambah. Maksudnya dekat situ mohongnya amat sangat. Orang kampung saya kata mohong pait. Mohong bukan tekak manis, bukan mesin, pait terus. Tapi kita duk pulun dengar dan kita pulun duk ikut sopa tu lah. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut berkenaan maulid Nabi secara tuntas, ya, kita kena ada satu ketetapan Nabi SAW sambut. Cuma kita berdiri juga pada satu ketetapan, cara sambutan tak sama. Hampa punya sambut macam ni, Nabi punya sambut macam tu. Takat kita nak bertembung pada nilai itu, tafadhal. Tapi kalau mengatakan dengan gahnya, dengan lantangnya, dengan lancangnya, Nabi tak sambut, maka kamu telah pun berdusta atas perkataan Nabi SAW. Boleh jelas dekat tu? Yang kedua, berkenaan dengan dalil maulud. Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran, antaranya dalam surah As-Saf, surah ke-61 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala bingkiskan satu kisah yang terdekat dalam kunjungan waktu kelahiran Nabi SAW. Berlaku di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi apa sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa AS. There is no Jesus. Bukan Jesus. Jesus bukan Isa. Isa. Jesus kita tak tahu siapa dia. Walaupun kita tahu sumber dia, tapi Jesus tu bukan Isa. Dulu saya pun duk fikir juga, oh Jesus tu Isa. Anak-anak kita terdedah dengan metod street dakwah hari ni. We love Abraham, we love Moses, we love David, we love Isaac, we love Jesus. No, I don't love both of them. Sebab saya cinta hanya pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub bukan Jacob, Daud bukan David, Musa bukan Moses, Isa bukan Jesus. Why? Cuba bawa kepada saya antara panggilan makhluk kepada makhluk itu dan panggilan Allah kepada makhluk, yang mana lebih mulia panggilannya? Panggilan Allah dekat makhluk tu dengan panggilan kita dekat makhluk tu, panggilan mana lebih mulia? Panggilan Allah. Maka cuba cari dalam Al-Quran daripada bar yang pertama sampai sin yang terakhir, 114 surah, 30 juzuk, 604 muka surat yang ada dalam mushaf yang kita ada tu, nama-nama Nabi yang disebut dengan kalimah Abraham tak ada. Ibrahim ada, kalau ikut dalam qiraat ada. Kita buat kajian, bila dicari, tanya betul ke ada sebut Abraham dalam qiraat, sebab qiraat banyak. Ada 21, ada 13, ada 7, ada 9. Ada tak yang kok dia sebut Abraham? Ada tak? Tak ada. Yang ada Ibrahim ada. Tapi Abraham tak ada. Begitu juga dengan Yesus. Lagilah merepek. Tak ada. Sebab tu sebelum kita nak memanggil, kita kena tahu pasal apa benda tu boleh jadi lagu tu. Kalau tuan-tuan tengok balik, ni panjang pula ni. Habis berapa ni?
12. No. Pak Abu pun nanya, bukan dekat Pak Karim. Mamat Rancak. Tuan-tuan, dalam satu ketika, ni nak masuk pada dalil tu lah. Nabi Isa alaihissalam, dia hidup di zaman pemerintahan kerajaan Rom ketika sebelum pengangkatan Nabi Isa. Rom ni, dia punya kerajaan pentadbiran dia, pemerintahan dia, emperor dia, punya satu sifat, perangai. Dia suka Romanizekan semua benda. Okey? Saya bawakan dapatan itu dulu. Sikap dia suka Romkan semua benda. Dalam bahasa kita, dia suka Rumikan semua benda. Kita pun juga termasuk dalam Romanize. Sebab kita dah dirumikan sejak tahun 1948 lagi. Baik. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam dapatan ataupun kajian jumpaan makhluk-makhluk, contohlah yang selalu saya bawa, tuan-tuan pernah dengar pasal dinosaur? Dia akan main dinosaurus, Tyrannosaurus. Perasan tak belakang dia ada tambah US kat belakang? Dia ada Diplodocus, dia ada Argentinosaurus, dia ada macam-macam lah, belakang dia US. Ada satu binatang, muka dia macam itik, kaki dia 4, jumpa di Australia. Dia panggil dekat dia Platypus. Pasal apa? Sebab dia juga termasuk dalam Romanize. Bukan takat binatang yang pelik-pelik ni. Macam kita, ayam. Mereka panggil galus-galus. Pernah dengar? Bunga raya mereka panggil hibiscus. Ada US belakang kan? Tu nama bawa tak? Nama? Arif. Arif kalau pergi Greece, mereka panggil Arifus. Saya pula kalau pergi Greece, mereka panggil Hafifus. Oh lama susah. Dah lah double F nak sebut Hafifus pula kan. Bapak saya lagi teruk, dia jadi Donus. Kalau tuan-tuan perasan balik dalam, ini bukan isu berkenaan dengan, sebab saya terlibat dalam interfaith, perbandingan agama. Saya juga terlibat secara langsung berkenaan dengan isu murtad Pulau Pinang. Kita terlibat dengan orang yang dekat dengan agama-agama yang selain pada Islam ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang mungkin tuan-tuan biasa kot tertengok, tapi saya minta jangan tengoklah, kot-kot tertengok. Tuan-tuan akan dengar nama Paulus, Markus, Matthews. Pernah dengar? Perasan tak dia punya satu kesamaan dia, satu trend dia, satu dia punya trik dia belakang akan ada US. Dan tuan-tuan perasan tak Yesus belakang dia nama apa? Ada US. Sebab dalam bahasa yang disebutkan bahasa Ibrani, ada juga mengatakan bahasa Suryani, Nabi Isa alaihissalam di kalangan pengikut itu, dalam bahasa itu memanggil dia dengan panggilan Yeshua. Yeshua. Tapi bila main di Rom kan, maka dia jadi Yesus. Boleh faham tak ni? Jadi yang panggil Yesus tu siapa dia? Bukan Allah. Yang panggil Yesus tu siapa dia? Bukan orang yang duduk dalam agama dan bahasa tu, bukan. Habis tu siapa dia? Rom panggil dia. Sama juga dengan kita. Saya kena masuk juga ni. Kita masuk berkenaan dengan bulan. Bulan dalam empayar Rom dulu ada 10 bulan saja. Kalender tu dikenal sebagai kalender Rom. Dia ada 10 bulan je. Dia ada bulan Janus, dia ada bulan Februari, dia ada bulan Mars, dia ada bulan Aprilius, dia ada bulan Maya, dia ada bulan Juno. Kemudian bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Disember. Ada 10 kan? Tuan-tuan perasan ada 2 bulan tak ada kat situ. Main mana 2 lagi bulan? Satu ketika raja daripada Empire Rome ni, nama dia Julius Caesar. Pernah dengar? Bila dia jadi pemerintah, dia kata kena ada 1 bulan nama dah. Pasal dia raja. Undang-undang dia bikin. Kan? Boleh padam lagi kot atas. Maka dia kata kena buh 1 bulan atas nama aku. Jadi nak pilih bulan tu di mana? Kena letak dekat bulan yang dia punya environment dia cantik. Maka dia ambil lah pada bulan selepas daripada bulan Jun. Sebab bulan 3 masih lagi baru habis musim sejuk. So bulan 6, bulan 7 tu bulan yang cukup cantik lah. Maka dapatlah dekat situ kalender Julian. Kalender Julian dapat berapa? Ada 11 bulan. Lepas pada Juno, dia main Julius. Lepas tu September. Lepas daripada Julius, ratus tahun lepas pada tu, mai keturunan dia seorang. Nama dia Julius Augustus.
Ustaz ni dia ambil tang mana pula kata. Dapat buah pokok serai. Tuan-tuan pergilah mengaji. Pergi cari, tanya. Nah, bukan kata saya suruh, saya mai duduk kat luar tu tadi, duduk tengah-tengah hujan, duduk minta doa. Dah. Dia kena mengaji, pergi cari. Sebab kita kena cari benda ni sampai ke lumat. Dia mai ikut mana yang hampa duk ikut ni. Kalau dalam bab lain hampa tanya dalil sampai merah muka ke mana. Tapi hampa duk guna tak kata apa pun. Relax tak ada apa pun. Sapedek siapa tu janji fulus yang kasar jadi halus. Ni. Maka mai satu lagi keturunan dia nama Julius Agustus, dia pun kata dia pun nak 1 bulan. Maka ejah masuk, dia government kot kan. Dia government dia boleh ejah masuk. Jadilah bulan Agustus. Maka daripada situ bulan Janus nama dewa, bulan Februari dewa, bulan Mars nama dewa, kemudian bulan Aprilus dewa perlombaan. Sebab tu ada satu syarikat keluar motor Aprilia kan. Mars ambil nama tu buat planet Mareh, dewa perang. Februari dia ada kaitan dengan Dewi Cinta. Janus dewa pintu. Ada kata dia adalah the god of actor. Metallica ambil buat tajuk lagu. Pernah dengar The Master of Puppet? Pernah dengar? Master of Puppet tu nama dewa Janus ni ya. Nah, cara nak sembah dia macam mana? Tak payah buat apa. Keluar pada rumah malam 31 Disember tu, keluar duduk kat mana-mana ramai-ramai, buat unggun api, menyalakan api, kemudian lakukanlah benda-benda yang maksiat gila-gila punya, hatta membunuh anak. Bukan takat melakukan zina, bahkan membunuh anak, bakar anak hidup-hidup. Ini nak sembah dewa Janus. Dan salah satu cara untuk ritual sebutan dia adalah selalu duk sebut apa azam tahun baru, apa azam tahun baru. Sebab tu bila mai bulan Januari, orang akan gelut duk tanya. Satu dunia sistem dia sama. Dia akan mai tanya, apa hang punya azam. Padahal kita ni duk azam dah setiap kali solat. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wal alamin. Dah duk sebut dah azam kita. Tapi pasal kita ni al-insan, kata Nabi SAW, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Manusia tak dapat lari pada silap dan lupa. Pasal kita selalu lupa sungguh. Tengok anak orang ingat anak kita. Tengok bini orang lupa bini kita. Tu jadi masalah. Pasal dia lupa kah. Sebab tu bila mai bulan Julai, dia ambil pada nama kawan tu. Ogos pun nama kawan tu. Yang reba mai bulan September dalam bahasa Latin. Kalau tuan-tuan buka dalam Google Translate dulu, saya boleh buka, dia tulis kat situ bahasa Greece, dia boleh cari dah. Tapi lah kalau tuan-tuan buka Google Translate, tuan-tuan tulis September, tuan-tuan cari dekat bahasa Latin, dia akan keluar. September maksud dia 7. Tapi hari ni kalau saya sebut September, tuan-tuan ingat apa? 9. Okto. Satu menatang, mereka panggil octopus. Kenapa octopus? SpongeBob SquarePants ada Squidward. Dia octopus kan? Dia ada berapa tentacle? 8. Pasal itu nama dia octopus. Tapi kalau saya sebut Oktober, tuan-tuan akan ingat 10. Balik buka buku mat budak-budak. Hak belajar sisi. Dia ada pentagon, dia ada hexagon, kubus, kuboid. Pernah dengar ni? Muka macam nak makan dia kata. Macam tak terbuka pun. Tuan-tuan dulu masa mengaji tu, cikgu duk masuk, dia duk cerita pasal hexagon. Kita pun keluar-keluar rehat tu, pergi cari sagon tu. Pasal cikgu duk promote baik macam CJ Workshop. Hexagon, keluar-keluar nampak sagon tu. Cakap tu kali sembang orang, belagak makan sagon. Makan sagon memang kena belagak. Kena bersembuh. Putih muka kawan. Kan? Kalau tuan-tuan buka, nanti tuan-tuan akan jumpa cerita tentang sisi. Tuan akan jumpa satu sisi, nama dia sisi oktagon. Pernah dengar oktagon? Oktagon 8 sisi, mana 10? Lepas oktagon, okto tu, tuan akan jumpa Novem. Novem ni maksud dia 9. Negeri 9, masjid negeri dia. Bumbung masjid negeri tu dibina mengikut kaedah nonagon. Sebab dia ada 9 bucu. Sebab tu panggil dia nonagon. Desember. Okey, kita faham 12, tapi mai daripada kelima Dezem ataupun deka. Deka jadi dekagon. Dekagon tu maksud dia 10. Macam mana saya tak kata yaquluna illa kaziba? Allah Taala bagi tahu lah marah. Depa ni murung pait, nampak percaya apa?
Duk pulun percaya. Bila sambut birthday pula, letak kek, bubuh pula lilin. Tiup hang aku. Gosok gigi ke haram. Hang tiup aku tiup, hang tiup aku tiup. Hak Tok Wan pun pulun bubuh hak pacak. Kita kaji, kita tanya, menentang apa tu? Hak tiup api tu, kata ulama, minan nur ila zulumat. Daripada cahaya menuju gelap. Kan lilin kita pasang. Lilin, sifat lilin apa dia? Dia punya manfaat untuk menerangkan keadaan. Tapi bila kita buat sambutan, sanggup pi pacak, pi tiup. Bila ada orang tegur, tak happening kan? Happening mak menekan hang. Sebab benda tu ada kaitan. Yang pakai topi bubuh kun hak lepas letak depan sekolah. Tuan-tuan buka sejarah berkenaan dengan kejatuhan Islam Andalus. Tuan-tuan akan jumpa betapa rakusnya Ratu Isabel dan juga Raja Ferdinand ketika mengambil kunci daripada Raja Abu Abdillah yang ke-12. Dia adalah raja terakhir yang bertahan di kota Al-Hamra sebelum terpaksa menyerahkan kunci istana kota kepada Ratu Isabel dan juga Raja Ferdinand. Ratu Isabel dan Raja Ferdinand memberikan kata dua kepada umat Islam. Satu, kalau hampa nak hidup selamat, hampa keluar daripada Andalus, Spanyol. Keluar daripada Spanyol. Jangan balik main lah. Tapi kalau hampa nak duduk di Spanyol dan hampa nak kekal Islam, hampa tak ada pilihan melainkan mati. Tapi kalau hampa nak hidup, hampa kena masuk dalam agama tu. Jadi bila ada orang yang pilih jalan, mereka dah ada 700 tahun bang. Andalus bukannya tiga penggal, dah. Bukannya satu penggal, bukannya 22 hari, tapi 700, 800 tahun daripada zaman Tariq bin Ziyad sampai Raja Abu Abdillah. Bayang mereka punya keturunan, rumah macam mana, duduk macam mana, sedap macam mana, tiba-tiba nak kena tinggal lagu tu je. Maka ada juga yang terpaksa masuk dalam agama tu. Bila main satu-satu ketika, orang yang beragama itu, yang asal agama tu, mereka rasa macam jijik dengan orang Islam yang masuk agama tu. Maka diminta supaya dibahagikan. Macam mana kita nak kenal dia ni agama yang asal, memang asal-asal ke ataupun yang baru masuk di kalangan orang Islam. Maka yang baru masuk di kalangan orang Islam tu diminta oleh Ratu Isabel dan Raja Ferdinand untuk pakai menentang tu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam buku kartun budak Sleeping Beauty ke Cinderella dulu-dulu, dia akan ada dua figure watak perempuan yang pakai gaun kembang tu. Satu jenis dandan rambut, satu jenis pakai kun tu. Lepas tu atas dia bubuh lah bendera ke apa tu. Yang tu adalah daripada peristiwa tu. Sebab tu kita kata jangan cukup takat doa makan. Lepas tu bacalah doa sikit, jauh pada hindar pada wabak. Doa moga-moga jadi anak soleh, selesai. Nah, ni dah 71 gigi pun tak nak tumbuh dah. Nak pergi doa anak soleh hari pagi kan. Doa lah moga-moga Allah Ta'ala terima amalan. Tapi kita bila tertegur, orang kata payahlah nak buat konten tak FYP. FYP apalah, angguk puanya. Tak ada FYP lah. Benda-benda ni berkaitan dengan perkara yang bertentangan dengan Islam. Sebab tu kita tegur. Kalau kita tak tegur, siapa lagi nak tegur? Kalau tak tegur malam ni, bila lagi nak tegur? Okey. Kembali kepada dalil yang saya nak sebutkan. Clear Yang tu dia punya yang nak abang ketemu rumput ni. Satu ketika dalam, yang ni riwayat Israiliyat, di saat pengejaran tentera Rom ke atas Nabi Isa AS bersama dengan pengikut dia, Allah Ta'ala gelarkan pengikut dia dengan panggilan Al-Hawariyun. Tuan biasa maklum perkataan Al-Hawariyun, mereka adalah pengikut Nabi Isa. Sampai dekat satu tempat, kalau ikut dalam riwayat Israiliyat, ketika itu Nabi Isa AS bersama dengan pengikut dia sampai dekat Bukit Zaitun, Mount of Olive, dekat dengan Taman Gestafe. Kemudian Nabi Isa AS masa tu tengah diperintah oleh Allah SWT untuk keluar daripada tempat dia menuju ke situ. Dan Nabi Isa AS kata dekat pengikut dia, kata Allah, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Kata Nabi Isa pada pengikut dia, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan ilaikum, yang diutuskan kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Aku ni tujuannya diutuskan untuk membenarkan
apa yang dibuka di antara dua tangan kamu daripada kitab Taurat, iaitu Nabi Isa diutuskan untuk membenarkan ajaran Nabi Musa AS. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa AS mengatakan kepada pengikut dia, wa mubashshira min ba'di ismu Ahmad, dan aku juga diutuskan selain pada Rasul Allah, aku membenarkan kitab Taurat daripada Musa, aku juga bawa berita gembira. Apa berita gembira dia? Min ba'di ismu Ahmad, lepas aku akan mai satu lagi orang nabi sama juga dengan aku, dan dia bernama Ahmad. Yang ni kata ulama dalil maulud Nabi SAW. Nak abang kata Nabi Isa dia hidup kurang lebih dalam 500-600 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Nabi Isa ni, Nabi Isa yang hidup 500 tahun sebelum Nabi lahir, dah seronok Nabi kita nak lahir. Okey, saya kelikat sekali lagi. Nabi Isa 500 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Isa dah seronok Nabi kita nak lahir. Kita yang lahir tu Nabi kita. Agak-agak kita kena gembira ke ataupun kita kena buat muka pokeh? Ke kita kena buat relax, pandang kota? Ha? Kena buat muka segan, piduk bagan? Kena buat macam mana? Kita juga kena lebih gembira daripada Nabi Isa. Ambil dalil mana? Ambil dalil daripada Nabi tanya dekat orang Yahudi pasal hangpa puasa pada 10 Muharram. Kan Nabi kata, kami ni lebih berhak ke atas Musa. Kami ni patutnya yang berpuasa, bukan hangpa. Sebab hangpa adalah orang yang meninggalkan apa yang diajarkan oleh Musa, yang dibawakan oleh Musa dalam Taurat. Dan sebab tu kita pada hari ni hilang benda ni, busyra ni hilang. Cara gembira kita hilang. Bila mai saja maulid, apa yang kita nak buat? Tembung. Bila mai saja maulid, bertempur, bercanggah pendapat, bercakaran, bertikam lidah, bertegang leher, bertemu urat. Pasal apa? Sebab orang ini tak sambut ini. Hak ni masalah. Hilang busyra tu. Busyra tu hilang. Anak-anak kita tak kenal. Dia pun duk sangka Muhammad tu siapa kah? Mereka tak tahu kata kita ni semua adalah umat Nabi SAW. Mereka tak tahu kata kita ni hakikatnya adalah mahar perkahwinan Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Tak tahu. Nak abang kata Nabi SAW tu adalah satu Nabi yang telah pun digembirakan tentang kelahirannya sebelum dia lahir lagi. Nabi Isa ni siapa dia? Satu orang yang Allah Ta'ala ciptakan kama sali Adam. Nombor satu, seakan-akan seperti Nabi Adam. Ada 4 jenis kewujudan manusia di muka bumi. Satu, wujud tanpa lelaki dan wanita. Siapa dia? Nabi Adam. Yang kedua, wujud dengan lelaki tanpa wanita. Siapa dia? Siti Hawa. Yang ketiga, wujud tanpa lelaki hanya melalui wanita. Siapa dia? Nabi Isa. Yang keempat, wujud dengan lelaki dan wanita. Siapa dia? Kita. Nabi SAW. Dan Nabi Isa duduk pada tangga ketiga seakan-akan penciptaan Nabi Adam. Hebat dah. Allah Ta'ala bagi dekat dia satu keadaan yang sedemikian, keistimewaan yang sedemikian. Kemudian Nabi Isa digelar dengan panggilan Al-Masih. Nabi gelarkan Nabi Isa Al-Masihul Huda. Kalau kata Dajjal juga Al-Masih, tapi Dajjal adalah Al-Masih Dalalah, Masih yang sesat. Nabi Isa Masih Al-Huda. Kenapa Al-Masih? Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim, dia kata Al-Masih itu sebab perbuatan. Masaha ni sapu, menyentuh, mengusap. Mengusap tu masah, perbuatan tu mengusap. Orang yang mengusap, dia kena pakai wazan fa'il, baris kasrah dekat huruf kedua, daripada masah jadi masih. So Nabi Isa ni kenapa masih? Sebab bila dia sentuh, lega. Orang buta, dia sapu, lega, boleh nampak. Pagi tu dia ada orang abang kata the power of sedekah. Orang buta main jual tisu, dia bagi duit kat kawan tu RM5. Lepas tu orang buta tu kata terima kasih. Nak lintas jalan, orang buta tu boleh tengok kiri kanan, dia kata. Lepas tu dia abang saya ni memang the power of sedekah. Saya bagi RM5 tu saya ada. Tengok orang tu buta boleh tengok kiri kanan, baru dia lintas. Rupanya buta lega. Memang buta. Kan? Memang dia kena buta kata tu. Sebab tu Nabi Isa sentuh dengan telapak tangan lega. Orang tu boleh melihat. Nabi Isa AS sapu dekat kulit orang yang sakit sopak. Sakit penyakit kulit ni, lega. Semua dengan izin Allah.
Dan lebih dahsyat, Nabi Isa dia sentuh orang yang mati boleh bangkit bercakap. Dalam satu lagi riwayat daripada Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, dia kata apa? Nabi Isa pernah membangkitkan orang yang dah duduk dalam kubur. Dia pergi kat kubur, satu kubur tu dia nampak terbakar, kemudian dia panggil orang yang duduk dalam kubur tu bangkit. Dengan izin Allah orang tu bangkit. Dan orang tu cerita siapa kubur dia terbakar. Yang tu tak cerita, cerita panjang pula. Dia tahu ustaz ni sagi ya. Siapa dia mana tau. Itu tu hilang belah. Sebab tu Nabi Isa orang macam ni, orang yang macam ni, spek dia macam ni. Bukan 660, ni lebih daripada 3.5. Satu spesifikasi yang cukup dahsyat macam ni, boleh gembira Nabi kita nak lahir. Kita Nabi pun bukan. Sahabat lagi lah. Rasul lagi lah jauh. Sentuh orang buta, boleh nampak? Sakit lagi kawan tu. Sakit kulit kita sentuh, bukan tagak sopak, dengan sengkelar pun jangkit ke kawan tu. Sentuh orang mati untuk hidup. Orang hidup kita sentuh pun rasa nak mati lah. Tiba-tiba mai kelahiran Nabi, kita jadi orang yang menjengkelkan. Jadi apa benda lepas ni duk sambut lah. Ni satu penyakit yang perlu untuk kita hindarkan. Saya tidaklah menempelak mana-mana pihak, tetapi kena ada nilai busyra tu. Jadi kalau kata kita ni mengaku orang beriman, tapi tak rasa seronok Nabi kita lahir, kita something wrong. Bukan somewhere bang, everywhere. Setiap inci tubuh kita ada masalah. Dalam bab kita beriman. Mungkin iman kita, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, tu kita tak sebut. Terus wal yaumil akhir wa laqad khair wa syarr min Allah. Hak tu je kita punya iman. Tapi dalam bab Nabi ni orang biasa, jangan duk biasakan sangat. Masalahnya hari ini, bila dia dengar Nabi kata, aku juga adalah manusia, maka dia pun terus manusia tu macam dia. Bila ada ulama kata, buat semayang 1000 rakaat satu malam, kita duduk compare dengan kita. Hak mangkuk ayun ni. 1000 rakaat, 2 rakaat dekat 2 minit, 3 minit. Takkan dia nak semayang berapa ribu minit. Bila dia semayang, mana dan, dia ikut dia. Kalaulah hidup di zaman Nabi ketika Isra' wal Mi'raj, agak-agak dia duduk geng Abu Bakar ke Abu Jahal. Kalau jenis pick up logik ni. Lepas tu baru ni, Tuan Guru Syekh Adnan dia sebut satu kisah. Dia sebut, dia kata apa? Antara orang yang guna tauhid akal dan juga orang yang guna tauhid wallahu alam. Cerita je lah. Tuan-tuan mungkin dengar, saya cuma ulang lah. Dia kata ada satu orang Pak Long, dia ada 2 menantu. Satu menantu doktor, satu menantu lagi Tok Lebay. Orang duk pergi mengaji ni lah. Jadi dia kata, ingat nak panggil mereka balik ni, nak pilihan raya ni, kita panggil mereka balik mai. Dia pun keluar rumah, dia pergi misi rumput. Bila misi rumput, dia bubuh dia punya plastik tu, dia mesin, habis mesin, pagi tu, petang tengok, tumbuh dah. Dia kata, awak cepat sangat tumbuh Tak apa, esok menantu aku balik, aku nak tanya hak doktor tu dengan hak Pak Lebay tu. Pasal apa rumput cepat sangat naik? Walaupun kita dah tebas dah. Kemudian, dia kata kalau menantu aku balik nanti aku nak jamu apa? Dia kata aku nak kena jamu ayam kampung lah, sebab dia bela ayam kampung. Dia pun ligan ayam kampung. Ligan ayam kampung tak dapat. Bila tak dapat, dia pun cemui. Dia pun pergi beli ayam dekat market, buat balik. Sambil duduk balik tu, dia fikir, pasal apa ayam kampung lari laju lah. Ayam market ni lepas tangkap dalam takah tu senang. Dia kata pasal apa ni? Tak apa, nanti menantu aku balik aku nak tanya. Sampailah di rumah, duduk sat, dengar bunyi orang horn, dan dia pun duduk dengar angsa, dia duduk ingat. Weh, dia kata angsa aku suara derah. Pasal apa suara dia derah? Itik suara pelan. Kan? Angsa suara derah. Pasal apa? Tak apa, nanti menantu aku sampai, aku nak tanya. Kelak-kelak patutlah angsa dia bunyi. Rupanya menantu dia balik lah. Maka panggil lah menantu dia masuk, sembang. Dia kata, nah, ayah jamu makan ni gulai ayam. Oh, sedap. Tengah-tengah duk makan, ni ayah nak tanya. Dekat doktor tu. Dia kata pasal apa? Motong rumput pagi, petang tu dia tumbuh lah. Menantu doktor dia kata, dia sebab kita bila potong ni, dia membantu untuk penunasan baru punya apa, gedebuk-gedebak apa semua. Oh, dia kata, oh patutlah no. Patut rumput dia cepat naik. Maka tanya Tok Lebay ni duk hantam pah ayam tak habis. Kata ni, pasal apa rumput potong pagi, petang tumbuh lah. Menantu dia kata, wallahu a'lam. Dia kata,
Takkan hang mengaji merata jawapan dia wallahu alam. Dia kata, Pak biasa cukup janggut tak? Misal. Kita biasa, Pak cukup agak-agak berapa tahun baru tumbuh balik. Mana berapa tahun, cukup pagi, saya pergi sebelah, naik dah. Pegang kasak balik. Kan? Pasal apa? Cepat sangat naik. Pak mentua dia kata apa? Wallahu alam. Mangkuk betul Pak mentua pun. Boleh faham tak ni? Kemudian dia tanya, ni ayam ni? Naknya Pak tak mau jamu apa ayam ni, Pak nak tangkap ayam kampung, tapi ayam kampung ligan tak dapat. Pasal apa ayam kampung ligan tak dapat? Payah sikit. Tanya kat menantu doktor, menantu tu abang, ayam kampung ni dia kaki dia panjang. Sebab tu dia punya kenjui dia tu laju. Dia punya ligamen dia kuat, dia pula makan makanan yang sesuai untuk dia lari bulu-bulu bang. Maka patutlah ayam dia lari laju yang kampung tu. Tak sama dengan ayam yang bela dalam takah ni. Tanya dekat menantu dah. Hak yang tu lebay. Pasal apa ayam kampung lari laju? Dia kata, wallahu a'lam. Mana boleh wallahu a'lam? Hang mengaji merata kot, takkan tak tahu kot. Maka menantu dia kata, ayah biasa tak? Rumah ayah ulat masuk. Dia kata biasa. Ulat masuk ayah buat apa? Dia kata aku tengoklah ulat tu. Pasal apa ayah tengok ulat? Takut dia lari pitang lain. Dia lari pakai kaki kah? Dia kata tak lah. Habis tu pasal apa ayah duk tengok dia juga. Alah sekali kalau aku kalih kot lain, tentu dia hilang. Dia pun laju juga. Pasal apa ulat lari laju? Kaki dia panjang lah. Dia kata, wallahu alam. Ni. Nak kena bagi balik ni. Hak benda yang kita dah hilang, nak kena bagi balik. Supaya kita boleh faham. Yang Allah Ta'ala kata, alladzina yu'minuna bil ghaib tu. Bagi faham sungguh nah. Kemudian mainlah. Dia tanya angsa. Angsa ni pasal apa panjang? Ada punya suara dia ni kuat. Maka menantu yang doktor kata tengkuk dia panjang. So bila tengkuk dia panjang, dia punya lolongan dia tu kuat dan dia akan mewujudkan tekanan suara apa gedebuk-gedebak, sebab tu suara dia derah. Patutlah suara dia derah pada itik. Maka tanya kat menantu hak tu lebay ni. Kata pasal apa angsa suara derah? Menantu dia jawab wallahu a'lam. Maka dia kata tak boleh wallahu a'lam. Mengaji banyak tempat takkan tak ada kot lepas selit abang angsa suara derah pasal dia duk pepak cabai ke apa ke. Ayah biasa tak tidur waktu hujan. Dia kata biasa tidur waktu hujan ya. Tapi yang tak kalau tengah-tengah duk tidur tahu dengar bunyi ketak bunyi derah tak? Derah. Tengkuk ketak panjang tak ya? Tengkuk ketak pendek. Habis tu pasal suara ketak derah. Pak dia kata apa? Wallahu simple tapi steady. Boleh faham tak? Islam ajak kita supaya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup apa yang Allah Ta'ala buat mesti simple. Bukan nak kena kita nak kupas. Tapi kalau orang mai daripada kafir, daripada mana-mana benda, maka kita kena teliti. Pasal apa mereka kata lagu ni? Sebab tu Nabi Isa punya keadaan seronok Nabi kita nak lahir, tapi kita kalau tak seronok masalah. Sebab tu penting untuk kita faham dalil maulud dan dalil maulid. Adapun kalau ada orang main dengan keadaan yang keras mengatakan tidak boleh masuk neraka dan sebagainya, dipersilakanlah. Dan kita bukan nak bertegang leher, cuma kita nak bagi tahu yang buat pun ada dalil, yang tak mau buat pun ada dalil. Selesai. Kalau ada titik macam tu, kita jadi orang yang lebih matang dan juga lebih sejahtera kehidupan kita. Boleh faham tak tuan? Baik. Kemudian yang terakhir pada malam ni. Tengok mata pun pekat duk dia jegih sat, dia lipuak pula kan. Yang terakhir, dalam hidup kita tak ada satu pun anturan ataupun mana-mana kepercayaan dalam dunia yang ajak dekat kita cara hidup spesifik macam Nabi SAW ajak. Kalau ada orang dia kata dia nak hidup macam Nabi Isa AS, saya kata susah. Pasal nak jadi menantu yang baik, Nabi Isa pernah jadi menantu tak? Nabi Isa pernah berkahwin tak? Nabi Isa pernah jadi bapa tak? Nabi Isa pernah jadi pak mentua tak? Nabi SAW merangkumi semua keperluan fitrah manusia yang normal. Nabi jadi anak, Nabi jadi cucu, Nabi jadi suami, Nabi jadi bapa, Nabi jadi bapa mertua, Nabi jadi datuk, Nabi jadi ketua keluarga, Nabi jadi jiran, Nabi jadi
orang yang mengepalai satu perjalanan dakwah. Nabi menjuarai disebutkan sebagai ketua kepada ketumbukan tentera. Nabi adalah ketua diplomat. Nabi adalah ketua politik. Dan semua benda tu Nabi sistematikkan untuk kita ikutnya. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu akan dapat cinta pada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tapi kita tak mau. Bila kita sebut kata nak jadi anak, tak mau jadi anak macam Nabi. Bila sebut kata jadi suami, tak mau jadi suami macam Nabi. Nabi ni satu orang yang perlu untuk kita ikut dia semua benda. Baik dalam cakap, baik dalam fikir, baik dalam tunjuk, baik dalam diam. Semua ikut Nabi. Nah, sebab tu bila Nabi SAW buat satu benda, para sahabat tak pernah tinggal apa yang Nabi buat. Hatta mencium Hajar Aswad sekalipun. Sayyidina Umar kata, wahai batu, kalau bukan kerana Nabi cium kau, aku pun tak cium. Tapi pasal Nabi cium kau, aku pun cium. Ada kebaikan tak? Ada. Sebab yang Nabi buat tu semua wahyu yuha. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Bukan strategi hanya datang daripada akal fikir, tapi fitrah perintah Allah ke atas Nabi SAW. Sebab tu kita berdiri pada satu titik yang menentang bila mana ada orang kata Nabi adalah refugees. Nabi adalah pelarian. Sedangkan tidak. Nabi balik ke Madinah. Sebab Tok Nabi asal orang Madinah. Siapa Tok Nabi? Iaitulah isteri kepada Hashim. Tok Wan Nabi nama apa? Tok Wan Nabi lupa. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mak dia nama apa? Salma An-Najari Al-Khazrajiyah. Pernah dengar Khazraj? Khazraj pernah dengar? Khazraj ada dua puak di Madinah yang terkenal, Aus dan Khazraj. Tok nek Nabi lah. Okey, isteri kepada Hashim tu dia adalah orang Khazraj. Jadi bila Nabi balik ke Madinah, dia bukan pelarian. Bukan pelarian. Cicit kepada Salma tu balik. Anak kepada Salma adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dia adalah Abdullah. Abdullah anak dia adalah Muhammad SAW. Tuan-tuan cuba bayang apa perasaan tuan-tuan. Bukan Nabi lagi. Kita ni duduk di Padang Serai. Ada anak kita. Rezeki kita, anak kita kahwin awal, dia pun dapat anak. Kemudian anak yang dia dapat tu pun, cucu kita ni pun kahwin awal, kemudian dia dapat anak. Yang dia dapat anak tu cicit. Cicit kita dapat cuti balik mai kampung, Padang Serai. Mai Padang Serai. Sampai-sampai di rumah, mailah jiran. Oh, ini siapa dia ni? Oh, ni cicit saya. Oh, selamat datang pelarian. Agak-agak cermat aku tu. Ni kita. Tak payah cicit lah cucu. Kita ni orang Padang Serai. Mai duduk di belah Tempur ni. Cuti raya balik mai. Balik pergi Padang Serai. Duduk sambut raya tuan-tuan jiran mai. Weh, mai. Pelarian balik dah. Pernah tak kena aku tu? Sebab tu saya kata amat kurang hasam dan amat tidak benar orang yang mengatakan Nabi adalah refugees. Cukup. Bahasa yang kasar dia adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Wallahi. Dan lebih buruk kalau ada orang yang menyokong orang yang macam ni. Amat pelik dan amat mangkak ubi kalau ada orang yang rasa, kalau cucuku balik orang pergi pelarian, ada pelarian. Cucuku balik kot, bukan pelarian. Dah. Cucu hang tu pelarian. Cucuku lah. Cucu kita rasa sakit hati. Ni kata kat Nabi kita boleh gelak, tepuk satu dewan. Tuan-tuan. Ini ni. Dan bila kita semak balik, dia mesti ada sumber. Mai mana benda ni? Kita cari sumber dia. Betul. Sumber dia siapa kata? Orientalis Barat. Tuan-tuan buka daripada tahun 1700, 1500 sampailah ke 1900, tulisan Orientalis Barat. Depa ni tulis kitab setiap tahun keluar lebih pada 1000 kutub Nabi. Setiap tahun 1000 kitab, 1000 makalah, 1000 artikel akan ditulis semata-mata untuk kutuk Nabi. Dan salah satu benda yang mereka berjaya untuk masukkan ke dalam hati umat Islam adalah menuduh Nabi adalah pelarian. Dan mereka ambil lah siapa kata. Sedangkan kalau orang kata dekat cucu hang pelarian, hang rasa macam mana? Ni. Sebab tu apa duk minta berkat? Hang minta rahmat.
Hamba minta syafaat. Dan tak jadi satu pelik ketika mana Nabi SAW menantikan hamba dia, menantikan umat dia di akhirat kelak, dalam keadaan berbunga-bunga hati Nabi, tiba-tiba datang malaikat menyelinap dan menghalau sebahagian besar daripada manusia tersebut, berbondong-bondong, terdivert, dialihkan perjalanan mereka mendekat kepada haud Nabi SAW untuk minum air daripada telaga Nabi. Bukan Nabi kata, kenapa engkau menghalau umatku? Dia kata, mereka bukan umat engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi hidup mereka menghina, mencerca, bahkan menginjak-injak jasad engkau ya Rasul SAW. Tiba-tiba kita rasa macam, kamilah paling sunnah, kamilah yang paling membawa Islam. Ini adalah satu kebejatan dan juga kelancangan fikir tanpa ada dalil. Tuan-tuan bayang, saya duduk Tasik Lurong, kami tanam bendang, ada masalah satu law ni. Dia taklah law ni lama dah lah. Siput gondang. Tuan-tuan pernah dengar siput gondang? Saya pun gondang ni duk tangkap juga. Duk buat beda umpan ikan semilang. Belah-belah kita ni boleh pakai. Pasal dia lihat. Ni jalan sungai ni kan. Cukup air ni. Bila mai satu jenis burung. Burung ni mai daripada China. Burung ni daripada China. Mereka panggil burung ni burung hijrah. Pernah dengar? Burung mai daripada China, rentas laut China Selatan, kurang lebih dalam puluhan ribu kilometer, sampai dekat tanah ni, kita bagi makan, tak boleh tangkap dia. Siapa tangkap akan kena denda. Burung tu kita panggil dan kita sanggup panggil burung hijrah. Nabi kita panggil pelarian. Tuan-tuan rasa benda ni, saya tak faham. Dia nak kata is okay. Orang gila, kalau dia nak buat gila, is okay. Tapi kalau ada orang sokong, orang gila. Saya tak boleh berdiri untuk menidakkan kegilaan itu. Sebab tu kita berdiri untuk menolak segala macam salah faham tentang Nabi kita. Sebab kalau kita tak tegur, anak-anak kita terdedah pada risiko doktrinisasi sesat. Kata Nabi melarikan diri. Nabi tak larikan diri. Nabi menunggu perintah wahyu sampailah di waktu tengah hari pada 26 hari bulan Safar tahun ke-14 kenabian. Nabi keluar daripada rumah Nabi menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar, yang mana pada ketika itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, Nabi menutup wajahnya disebabkan terik matahari, dan kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, sudah tiba masanya untuk kita bergerak ke Madinah. Bukan Nabi duk tengok cuaca, dah Nabi tunggu wahyu. Tiba-tiba lancangnya umat pada hari ini mengaku sebagai umat Nabi, bahkan membawa nama Nabi SAW, ada binnya lagi, tiba-tiba mengata Nabi melarikan diri. Wal'iyazubillah. Dan anak-anak kita disuap dengan pahaman sesat macam ni. Dan berdirilah pada satu ketetapan puluhan tahun akan datang, orang-orang yang dibina pemikiran dan bindanya mengatakan Nabi kita adalah Nabi yang tak tahan dengan dugaan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar sudah pun bergerak menuju ke Madinah. Mus'ab bin Umair lebih awal lagi. Kenapa? Nabi perintah. Kenapa Nabi perintah? Allah yang menggerakkan. Sayyidina Abu Bakar tidak dibenarkan oleh Nabi untuk bergerak ke Madinah. Sebab Allah belum lagi perintahkan untuk keluar daripada Mekah. Tiba-tiba kita boleh duduk Abah, tu kena mengaji. Bila mai bab Nabi SAW, tentu kena belajar sirah. Tok Wan Nabi nama Abdul Muttalib. Nama betul dia apa dia? Syaibah. Syaibah bin, bukannya Hashim. Nama dia bin Amru. Hashim tu pun nama panggil. Kan? Nama panggil saja. Nama betul dia Amru dalam sebagai riwayat. Hashim ni pasal apa? Sebab Hashama maksud dia menghancurkan. Hasham al-Tharid menghancurkan roti. Hashim ni, dia anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf anak kepada Qusay. Qusay ada 4 orang anak. Dia ada Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Dar, Abdul Qusay. Ada 4 orang anak ada Qusay. Abdul Manaf, dia ada anak nama dia Amru. Amru ni dia kena jaga bagi makan minum dekat orang mai haji. Masa tu bila orang mai haji, mereka kena bagi ayak, mereka kena bagi roti. Bagi ayak, bagi roti. Bagi ayak, bagi roti. Sampai dekat zaman Hashim, Hashim dia buat bid'ah. Bid'ah maksud dia pembaharuan. Benda tu tak ada sebelum tu, tapi zaman Hashim ada. Hashim buat apa? Dia ambil roti, dia bubuh ayak, lepas tu dia perui roti masuk dalam ayak. Jadi dia kacau, jadi bubuk roti.
perbuatan dia tu dipanggil dengan gelaran, perbuatan itu adalah bernama Hasyamath Tharid, menghancurkan roti. Orang yang buat kena guna macam tadi wazan fa'il. Hasyama jadi Hashim. Hashim. Maka orang panggil dekat dia nama lekat Hashim. Boleh faham? Macam kita lah. Apa nama? Dia pun panggil gelak nama laqab tertentu tu mesti ada pasal. Orang panggil dia Ma'iya'au. Mesti ada pasal. Kan? Ni pula nama apa? Man Pasal apa man dia bila cakap dia dia panggil lagu tu. Contoh. Yang ni perbuatan dia orang panggil Hasyama. Dia yang buat Hashim, lekat Hashim. Sama juga kalau tuan-tuan cari keturunan Nabi daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir sampai kepada Adnan, tuan-tuan takkan jumpa Quraisy. Mana ada bin Quraisy? Tak ada. Quraisy tu kata ulama dekat mana? Dekat Fihir. Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Quraisy ni maksud apa? Quraisy ni daripada kalimah Qirsh. Dalam satu riwayat sebut kata Qirsh ni adalah gigitan anjing laut. Dalam satu sebut Qirsh tu adalah anjing laut. So panggilan tu dipanggil dengan Qirsh, anjing laut. Sama juga dengan Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Pernah dengar nama? Kinanah bin Khuzaimah. Kinanah Nabi kata aku ni keturunan Bani Kinanah. Bani Kinanah ni dia suka makan daging kering. Kinanah anak pada Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah tak sebut dalam riwayat nama dia betul apa. Cuma dalam satu kisah riwayat disebutkan Mudrikah ni dipanggil nama Mudrikah sebab bapa dia Ilyas panggil nama tu. Dia punya nama Mudrikah tu sebab dia tolong bapa dia pergi tangkap binatang buruan. Dan perbuatan dia yang mengejar binatang buruan itu menyebabkan Ilyas panggil anak dia yang tu Mudrikah. Sebab perbuatan mengejar binatang tu dipanggil dengan kalimah Mudrikah. Sampailah kepada Adnan. Nabi juga menyebutkan aku adalah keturunan kepada dua orang lelaki yang nak disembelih. Ana ibnu Zabihain, kata Nabi. Hadis sahih. Nabi SAW sebut aku adalah anak pada dua orang lelaki yang nak disembelih. Yang disembelih. Ana ibnu Zabihain, aku anak kepada dua lelaki yang nak disembelih. Satu yang kita tahu kisah penyembelihan Nabi Ismail. Yang kedua bapa Nabi Abdullah. Abdullah tu pak Nabi dan Abdullah pernah nak disembelih di depan Kaabah. Sebab Abdul Muttalib dia pernah bernazar depan Kaabah, dia kata kalau aku dah 10 orang anak lelaki aku akan sembelih seorang. Ada 10 orang anak lelaki aku akan sembelih seorang. Abdul Muttalib bini ramai bang. Jangan buat jegih mata. Dalam riwayat disebutkan masa pergi berkira dekat Abdul Muttalib ni pergi berkira Abdullah. Kira Siti Aminah binti Wahab kan. Masa tengah berkira tu, habis berkira, dia perasan ada seorang budak perempuan, orang perempuan yang main dalam majlis nikah Abdullah. Maka dia tanya dekat anak menantu dia, siapa dia tadi perempuan ni sekian-sekian. Aminah kata tu sepupu dia. Cantik. Berkira terus. Pak tolong berkira kat anak, lepas tu pak pula berkira dengan seorang lagi. Buat balik mak baru. Bukan dekat anak saja dapat bini, pak pi pun dapat bini kau balik. Masa tu tak ada 4 ke 5 kan. Masa tu tak ada lah pengehadan 4 isteri tu. Jadi bila dapat dah 10 orang anak, dalam riwayat sebut dia terlupa nazar. Selang beberapa tahun barulah dia teringat balik, aku pernah bernazar dulu kalau dapat 10 orang anak aku akan sembelih seorang. Maka dipanggil 10 orang anak. Dekat situ adalah semua Abu Lahabnya, ada dekat situ Abu Talibnya, Ja'farnya, adanya Hamzah, semua berkat mai. Dicabut undi. Bila cabut undi yang nak kena sembelih tu jatuh dekat Abdullah. Bawalah Abdullah di depan Kaabah nak disembelih. Abdul Muttalib adalah seorang influencer. Dia adalah pempengaruh lah. Dia digelar sebagai Sayyidul Quraisy. Dia adalah orang yang terkenal. Orang Quraisy cukup angkat dia sebab dia dalam riwayat sebut yang menjumpai semula Telaga Zamzam. Dia juga yang deal dengan tentera Abrah al-Ashram. Al-Ashram ketua kepada tentera bergajah yang kita duk baca dalam surah Al-Fil tu. Tentera tu ketua dia sembang dengan Abdul Muttalib. Utusan daripada tentera bergajah ni bila dia pemain set up dekat luar kota Mekah, dia pun hantar utusan masuk pi ke Mekah. Bila utusan ni masuk pi ke Mekah, dia tanya dekat orang Mekah siapa dia ketua dekat Mekah ni. Maka mereka kata ketua Mekah hampir tengok dekat tepi Kaabah.
Siapa dia? Abdul Muttalib. Bila dia tengok Abdul Muttalib, dia baru tengok muka Abdul Muttalib, dia pingsan. Lepas dah digerakkan, tanya dia, hang pingsan siapa? Dia kata, tadi aku jumpa dengan satu orang, bengih muka dia. Dia itulah Abdul Muttalib. Patutlah dia jadi ketua. Muka pun kepala besar lah. Muka pun ganas lah. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Abdul Muttalib, dia pun habaq, tak tengok muka dah. Dia kata, Al-Ashram duk tunggu dekat luar nak jumpa dengan kau. Nak cerita dan nak settle bab Kaabah. Okey. Maka Abdul Muttalib pun dapat mandat daripada orang di kota Mekah. Kena settle lah. Dahlah duduk dekat luar kota Mekah. Unta kita boleh berbalas. Kambing kita boleh berbalas. Hampir settle lah. Abdul Muttalib pun pergi. Terus jumpa dengan Abraha Al-Ashram. Abraha Al-Ashram, dia duk rasa seronok lah. Bangga sikit. Dia kata, dia ni mesti main nak ejah, kata janganlah serang Kaabah. Janganlah duk piancok Kaabah. Tiba-tiba Abraha tanya dekat dia, Al-Ashram tanya dekat dia, apa tujuan kamu datang ke sini? Hampa lah main sini buat apa? Kami sini main nak hancurkan Kaabah. Okey, nak hancurkan Kaabah, pergi lah. Tapi unta bagi balik aku main ni, aku nak hancurkan Kaabah tau. Lah nak hancur Kaabah, hancur lah. Lah ni aku main jumpa nak minta balik unta. Yang tak rasa apa. Aku main ni daripada Yaman ni semata-mata nak hancurkan Kaabah. Dan hang pula keluar dari kota Mekah, main jumpa aku semata-mata minta unta hang lah. Lah. Pasal apa buat lagu tu? Kaabah ada tuan dia. Unta tu tuan dia aku. Jadi aku main ni sebab nak ambil unta aku lah. Kaabah kena settle dengan tuan dia. Tuan dia Allah. Dalam riwayat sebut dia ada 450 ekor unta masa tu. Abdul Muttalib. Sebab tu tak jadi satu pelik Nabi masa menikah dengan Sayyidatina Khadijah 20 ekor unta. Nabi masa menikah dengan Sayyidatina Khadijah 20 ekor unta lah. 2013 unta dululah sekor 10,000 unta. Tahun 2013 sekor 10,000. Ni 20 ekor lah. Kita bukan kata unta sekor, sepaha lembu pun pikir 6 kali. Buat grab 4 hari lah, tak cukup ni. Nak beli sepaha. Ni Nabi masa menikah 20 ekor unta. Kemudian ada uqiyah emas. Lepas tu dia pun kata, unta sampai 20 ekor Nabi menikah. Takkan kot. Kan Nabi kata paling rendah maharnya adalah paling baik nikahnya. Betul lah no? 20 ekor tu paling sikit lah no? Bahasa Nabi, boleh faham tak? Free financial punya orang. Nabi ni dia bukan orang yang terikat macam kita. Nabi freedom. Financial freedom. Dia tak ada apa masalah dengan benda tu. Dan paling sikit bagi Nabi 20 ekor. Boleh faham tak? Tuan-tuan keluar pergi makan. Kita pergi makan char kway teow 4 pinggan. Tuan-tuan tanya harga, dia kata 4 pinggan bumbang-bumbang keling ayam 42. Weh. Mahal. Kita gaji kadang-kadang 25, tuan-tuan postpone pergi lagi 3 hari ni. Dengan orang yang kaya, followers dalam TikTok ada 40 juta. YouTube orang duk tengok sehari-hari duk ada 600,000 kan. Duit masuk sampai tak dapat nak kira. Pergi beli makan RM50, ingat duit balance tak balas lah. Kan RM42 dia keep the change. Ke meja-meja tu sekali bah dia bayar kali. Kan sebab tu beza murah orang kaya dengan murah kita. Tak percaya tuan-tuan lalu dekat Bertam lah. Dia boleh buat iklan rumah hanya 2.3 juta. Hanya kita tengok-tengok tu hanya. Boleh faham tak? Lepas tu tak boleh guna perkataan tu, dia menghina orang B40. Dia menghina kita yang tak cukup kekayaan ni. Tak boleh hang bubuh lagu tu. Sila dapatkan rumah pada harga hanya bermula 1.4 juta. Juta bubuh hanya dah lah. Tak boleh. Tak betul. Sebab tu hanya orang kaya dengan hanya orang miskin tak sama. Sebab tu beza antara orang yang orang yang ada-ada. Kita ni orang yang ada-ada. Ada-ada. Tak ada. Satu kita. Mereka ni orang yang bukan ada-ada. Kita ni orang yang ada-ada. Sebab tu Nabi SAW adalah satu orang yang cukup menjaga dalam nilaian itu. Sebab tu bila Abdul Muttalib keluar, jumpa dengan Abraha Al-Ashram, dia kata main unta balik. Lepas tu nak serang Kaabah punya persaingan. Okey, kalau gitu ambil balik unta hang, bagi tahu ke orang Mekah, buka jalan. Jangan duk ganggu, duk buat memorandum bantahan lah. Kami penduduk kampung adalah tak mahu. Kami nak masuk tu kira talau api lah. Okey, settle. Nabi Abdul Muttalib pun balik, kata apa duduk settle tepi wang. Nanti Abraha Al-Ashram ni dia nak main, dia nak serang Kaabah.
Betul ke? Betul. Maka semua pekat larilah duduk di bukit-bukit dan sebagainya. Ketika mana kaki derapan langkah gajah itu diatur dan susun nak menuju ke Kaabah, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala bingkiskan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tu yang kata Abdul Muttalib tu. Sebab tu bila sebut kata Abdul Muttalib, dia adalah satu orang yang dipanggil dengan Sayyidul Quraisy, orang yang digelar sebagai ketua kepada orang Quraisy. Dan sebab tu juga bila sebut berkenaan dengan keturunan Nabi SAW, tuan Nabi adalah orang yang amat disegani oleh kelompok-kelompok orang-orang Mekah yang lain. Sebab tu bila sebut kata dia ada anak, dapat 10 orang, dia nak sembelih, maka orang kata, jangan Abdul Muttalib, kalau hang buat nanti followers hang pun ikut. Dah nak dapat anak lelaki payah. Mereka ni lah nak ikut kita dalam perang. Lepas tu hang dapat anak lelaki hang pergi sembelih. Ni mereka ni tunggu 15 tahun tak dapat anak lelaki, tak tahu dapat anak lelaki sembelih pula naya. Habis tu macam mana nak buat? Kena tebus nazar. Macam mana tebus nazar? Maka dibawa jumpa dengan satu orang yang digelar sebagai pawang agama ketika itu dan diminta untuk tebus. Maka dimasukkan 2 batang kayu, tulis nama Abdullah, tulis nama unta. Bukan unta tu ada nama, tulis unta lah, ibil. Maka bila bubuh dalam, tuan-tuan pernah tengok gambar kungfu hasil lah, sepencau. Ada dia bubuh kayu tu, goncang, jatuh kayu tu. Kan? Jenis macam tu lah. Sebab ni ajaran zaman jahiliah. Bubuh kayu, goncang, jatuh kayu. Angkat-angkat Abdullah. Satu kali angkat, 10 ekor unta kena mai. Satu kali angkat kayu tu, nama dia nak tebus 10 ekor. Goncang lagi jatuh, nama Abdullah. Mai lagi 10 ekor, 20 ekor lah. Goncang kali ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tu nama Abdullah. 100 ekor unta kena tarik mai pergi letak untuk tebus nazar. Ni mai dah kali ke-11. Goncang-goncang, kocak-kocak jatuh unta. Orang Arab dia ada satu kaedah namanya fahman tatayur. Dia kalau satu kali tu tak mencukupi, dia kena 3 kali. Buat 3 kali, jatuh kali kedua pun unta, jatuh kali ketiga pun unta, maka tepat dan tetap dekat situ nak tebus nazar depan Kaabah untuk membunuh orang adalah 100 ekor unta. Dan sampai hari ni kalau berlaku bunuh balas ataupun ada satu kematian, kita nak bayar balik tebus daripada kita dikenakan hukuman qisas adalah sebanyak 100 ekor unta. Dia punya harga dah. Sebab tu anak Nabi SAW mengaku, aku adalah anak kepada 2 lelaki yang nak disembelih. Kena tahu. Sebab tu penting untuk kita belajar sirah. Bukan takat kita cuma tahu nama, bukan takat kita tahu di mana, bukan takat kita tahu dengan siapa Nabi berkahwin dan sebagainya, tak cukup dengan tu. Kalau boleh tambah lagi. Sebab zaman semakin maju, anak-anak kita semakin dihidangkan dengan kecelaruan identiti Nabi kita. Dan takut nanti berkemungkinan ada ajaran-ajaran sesat yang menusuk masuk. Bahkan ada juga yang sampai ke tahap menafikan kenabian Nabi pada sifat dan kedudukan Nabi itu sendiri. Sebab mereka terlalu nak membiasakan Nabi itu. Sampai mereka terlupa, rupanya mereka sedang mendowngrade Nabi. Beza tuan. Kalau kita nak biasakan Nabi is okay. Nabi pun manusia biasa, Nabi sakit, Nabi tu, Nabi ni ya. Tapi ingat, Nabi sakit dengan kita sakit tak sama. Nabi sakit 2 kali ganda. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku sentuh badan Nabi, aku tarik bilik tangan. Sebab terlalu panas. Maka tanya kat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa panas sangat ni? Nabi kata, aku ni, kalau demam aku 2 demam orang. Demam 2 orang. Maksudnya kita punya bacaan suruh, kalau demam 40. 2 orang, 80. Nabi Sebab tu kalau ada orang, dia try hard nak membiasakan Nabi, no need lah. Tak sama. Tak sama. Sedih Nabi, sakit Nabi tak sama macam kita punya sakit. Walaupun lukanya nampak sama, tetapi perasaan tu tak sama. Lapak Nabi dengan lapak kita tak sama. Nabi ikat perut dengan bata kot. Kita ni perut sama naik dengan bata. Kalau timang perut saja sama berat dengan bata. Ni Nabi ikat perut dengan bata.
Sebab tu bila kita duk habaq kata Nabi tak ada, ni bahaya bang, cukup bahaya. Sebab tu kena usaha untuk belajar kenal Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, 2 kali yang terakhir Ustaz ni. Kita tak panggil dah lepas ni, kita 2 kali terakhir tak habis-habis pun. Yang last, kena ikut sunnah Nabi. Yang simple, tak payah banyak-banyak. Nombor 1, salam. Bagi salam dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang memberi salam. Sebab itu adalah termasuk dalam sifat ahli syurga. Kata Nabi SAW bila ditanya apakah Islam yang baik, ayu khairul Islam, apakah yang dikatakan Islam yang baik itu? Islam yang baik itu adalah memberi salam. Sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam pula, bagi salam elok. Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan bunyi asam melengkung. Ada asam melengkung. Assalamualaikum. Apa benda Assalamualaikum? Saya pun tak tahu. Kadang-kadang Assalamualaikum. Benda apa pun tak tahu. Kalau dekat sekolah-sekolah budak-budak kita, anak-anak hak junior jumpa dengan senior, kumbang, bunyi kumbang. Hak depan tu hilang tak tahu di mana. Kena GST ke apa. Assalamualaikum tak dengar. Kumbang. Kuigo. Apa benda kuigo? Apa cakap Jepun dah. Sebab tu bagi salam kena bagi dengan penuh perhatian dan prihatin. Dan bila kita pula dengar salam, wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama ataupun lebih baik daripada dia. Dan kita yang bagi salam pula, tak semua tempat yang kita bagi salam perlu untuk ditunggu jawab. Ada benda yang kadang-kadang digunakan sebagai satu perkara yang menggatal. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Jawab gatal. Itu pun satu benda yang bid'ah, dalalah. Kalau orang kata bid'ah, yang ni bid'ah dalalah. Assalamualaikum, jumpa mereka, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Kalau jawab gatal, itu tak boleh. Dalalah. Tak semua salam kena jawab. Salam masa kita solat, boleh jawab. Kita sembahyang, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Member duduk sebelah, boleh jawab. Aku dah tak bagi salam. Tadi Ustaz kata wajib jawab. Jawab bila Waalaikumsalam. Batal solat ada muka. Pi kubur, bagi salam. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Dia jawab hampa cempera. Boleh faham tak? Tak semua salam kena jawab. Ada salam yang perlu untuk kita faham kena jawab, ada salam tak perlu dijawab. Kemudian dalam bab makan, yang ni benda yang biasa-biasa lah, simple-simple. Bila sebut kita makan, selalu orang kata makan dalam talam tu sunnah. Betul? Saya kata tak. Makan dalam talam adalah satu benda yang bid'ah. Nak makan kena makan luar talam. Tak pernah ada orang makan dalam talam. Boleh faham tak? Masjid ni dia buat kata kami jenis makan dalam talam. Saya dengar apalah. Makan macam mana? Rupanya duduk dalam talam. Luk tak luar. Tuan-tuan pernah buat begitu? Kan sini buat begitu? Ada saya pergi satu tempat, dia kata tak ada. Sini ni berketurunan tok nenek kami memang makan dalam talam. Oh, saya kata punggah begitu. Betul luk tak lah. Luk duduk dalam talam. Habis tu kata duduk dalam talam. Duduk dalam luar talam. Kan? Bila makan, kata Nabi, makan kena banyak tangan. Bukan dua-dua belah. Yang tu pelahap. Yang tu rakus. Yang ni makan banyak tangan, maksud dia satu makan tu, satu talam hidang tu, 5-6 orang mungkin. Kalau kita duk keluar jemaah dan sebagainya, mungkin kita boleh pi sampai 7 orang. Tengok juga kita punya apa benda makanan kita tu. Ni portion mentabak sekepi, nampi susun sampai 7 orang tepi tu. Naya, kawan tu boleh bawang lah. Maksud saya, kalau nak makan, biar makan berjemaah. Kita hari ni anak-anak kita terlepas benda ni banyak. Makan tengah hari dia bukan dengan kita. Makan pagi dia bukan dengan kita. Makan malam dia pun bukan dengan kita. Nah, sebab tu kalau boleh mulakan. Tak cukup, tak perlu untuk talam besar, cukup talam kecil saja. Sambil-sambil kita nak duduk makan tu, kita makan sambil suap anak-anak ataupun kita makan pinggan tu ramai banyak tangan. Yang tu juga sunnah. Bila makan kata Nabi mula dengan tangan kanan. Nak ambil lauk, ambil paling dekat. Depan kita ada masak cabai, ambillah masak cabai. Depan kita ada sayur lemak, ambillah sayur lemak. Depan kita ada gelamar masam, ambillah gelamar masam. Depan kita ada yang basuh tangan, jangan duk cedok. Ustaz kata ambil kat depan kali, dia pun pulun cedok. Ayak basuh tangan, punggah. Sebab tu yang saya cerita, kata kawan saya, orang KL menikah dengan orang Kedah. Makan nangka, pak mentua potong, belah 4 gitu ya. Letak atas pelenggang. Pak mentua buat main dekat dia, nangka satu tu dengan mangkuk, dalam mangkuk minyak. Dia orang KL bang, mana minum air nyok, minum air kelapa. Dia kata,
Orang belah sini makan jenis lagu mana? Mak mentua duk kalut perisi daun nyok. Daun nyok nak buat tu. Buat sarung nangka. Tak ambil tahu, tak hentang lah dengan menantu baru ni. Menantu duduk terbelengah, duduk lepak tengok nangka. Nangka sedap lah. Tapi ada minyak. Dia pun ni makan macam mana? Dia pun koyak nangka, dia buang biji, buat sopa camca. Cedok minyak lah. Cedok minyak, makan. Pak mentua main-main tengok, loh. Minyak mana? Dia kata ke pak mentua dia, "Oi, sedap rupanya makan nangka cicah dengan minyak." Bukan cicah bang. Nangka tu kan ada getah. Lepas kita dah perisi makan nangka tu dah habis dah. Tangan hak kena getah tu cuci dengan minyak. No, kawan tu balas buat tuti. Dia tiba terus sprinter, kan? Sebab tu nak makan kena cerdik. Tak semua benda kita boleh kedarah, kan? Ada setengah benda buah kita makan dalam, ada setengah buah kita makan luar. Ada setengah buah biji kat luar. Tu kena tahu. Sebab tu bila sebut kata benda ni, kata Nabi ambil depan kita. Bila dah makan, guna tangan kanan dan guna tangan kita, our bare hand. Bukan pakai camca. Bukan saya kata laksa pun pergi rutu dengan tangan, cendui pun pergi maklum tu dia. Ustaz tu malah abang pakai tangan. Dah. Tengoklah portion apa yang abang ambil. Nasi kandang Ali Khan boleh lah pakai tangan. Kan? Tibai makan nasi kampung apa boleh lah dengan tangan. Nak pakai camca silakan. Cuma kalau nak lagi baik tangan. Pasal apa tangan? Sebab bila kita makan dengan tangan ni, mereka lah buat kajian, saya tak buat kajian ni. Di banyak universiti, dia ada satu chemical yang dia akan keluarkan, enzim. Enzim ni untuk fermentize. Fermentize ni maksud dia menapai makanan. Dia mereputkan makanan dengan kadar yang sesuai dengan perut kita. Mengikut enzim yang dikeluarkan. Perut kita ni, dia makan dah, dia dah buat kerja banyak kali dah. So dia akan keluarkan, dia punya signal kat sini. Dan signal ni, dia keluar secara enzim, dia akan sentuh makanan. Dan makanan tu akan mereput ikut sesuai dengan perut kita. Boleh faham? Sebab tu kalau tak percaya, balik lagi, mak kita masak nasi. Saya tak suruh lah, saya cuma cadang ni. Kan? Balik buat semua. Bila nasi tu masak, kita pegang dengan tangan. Agak-agak apa jadi? Sebelum basi, mak kita katuk bola kita. Dia kata, buat apa pegang dengan tangan? Tak boleh mak, basi lah cik. Pasal apa basi? Ni, Allah Ta'ala cipta dekat tangan kita, belah kanan. Belah kiri tak ada. Belah kiri dia ada dia punya spesifikasi yang tersendiri. Function dia punya keadaan dia untuk tempat dia. Memang sesuai. Belah kanan tak. Belah kanan untuk makanan. Dan sebab tu main sunnah kat kita, lepas kita makan, hisap jari. Hisap jari. Dalam satu riwayat sebut, ada dalam satu kitab, ada ulama susun, mula dengan jari tengah. Makan, dia tak ada berkuah, tak apa. Kita makan hari tu pulut dengan ikan tamban. Perui nyok atas tu, bubuh garam sikit, bubuh gula sikit, dah. Tapi habis makan kita, hisap jari kita ni. Hisap jari tengah, tunjuk, ibu jari, jari kelingking, jari manis lah. Cuma syarat dia satu lah. Jari tu jari kita. Ni surau buat majlis apa ke, mereka pun jamu nasi apa ke, ayam masak merah belenjar punya duk turun. Tak tahu habis-habis makan Tok Imam duk tak tangan lagu tu, kita pun dah habis dah. Tok Imam, nak tak mau ke? Tu saya duk nampak masak cabai elok ni, lengkuih-lengkuih duk ada. Jangan duk buat kerap. Zaman lah payah sikit. Kalau kita duk mengaji dulu ya dengan tok guru kan, tu boleh. Tapi mai dengan zaman lah tak payah. Tok guru dia dah. Ni dia kata kalih mau kata mampu enggak. Sebab tu bahaya. Tapi untuk tangan, ya penting tangan kita. Sebab dia ada kebaikan untuk kita sendiri. Dan perlu juga untuk kita fahami sunnah dalam ibadat. Perlu untuk faham bila kita salat, sebagai contoh takbir, angkat takbir, sunnah Nabi ada dua. Satu sama telinga, satu sama dengan bahu. Yang orang tu letak kat telinga pun betul. Letak dekat bahu pun betul. Yang tak betul dia pitak kat telinga kawan, tu tak betul. Dia pergi pegang bow member, tu lagi tak betul. Kemudian bila dia letak tangan atas badan, mesti tangan kanan atas tangan kiri. Yumna alal yusra kata Nabi. Sepakat Pak mazhab memang tangan kanan atas tangan kiri. Kalau orang tu OKU mungkin tangan kanan dia paralyzed, maka dia angkat tangan kanan dia untuk dia pegang. Okey, tak masalah. Jangan kita duk bagi buah ombak 3 kat dia daripada belakang. Dia ni salah sunnah, tiba bid'ah, dalalah. Dia ada sebab dia. Sebab tu dia buat lagu tu. Okey, tapi nak letak dekat badan ni kalau ikut dalam mazhab ada 7. Ada 7 mazhab.
Nak letak dekat dada ke, atas perut ke, atas pusat ke, bawah pusat ke, dekat jantung ke, nak lepas ke pun boleh. Tapi daripada semua keseluruhan sunnah ni, kita tak boleh mengaku di surau An-Nur ni akulah paling soleh dan akulah paling sunnah. Maka kita pun perlu buat semua. Allahu Akbar. Buat apa? Melenggang perut. Berapa bulan lah? 7 bulan. Tak boleh. Sebab tu jangan mengaku kita ni terlalu sunnah. Sebab mereka ada dalil. Baca Al-Fatihah. Ada 4 dalil. Fatihah baca jahar, bismillah sampai habis. Fatihah baca bismillah rakaat pertama kuat. Rakaat kedua tak dibacakan bismillah. Yang ketiga tak baca bismillah secara kuat. Dia sir. Kemudian Al-Fatihah tu dimulakan dengan Alham sahaja dengan jahar. Yang keempat tak baca bismillah tu. Kita tak boleh mengaku akulah paling sunnah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca bismillah. Boleh? Tak boleh. Kita kena baca dan kena pilih ma zahaba ilaih. Mana salah satu yang kita nak. Tuan-tuan nak turun sujud. Turun sujud kan? Sini turun sujud pakai lutut ke tangan? Kau tak turun sujud? Kami sini berdiri Ustaz. Mayat-mayat. Turun sujud pakai tangan ke lutut? Lutut. Ada tak turun pakai tangan kat sini? Oh, tak. Dia kata turun pakai lutut pun betul. Pakai tangan pun betul. Sebab turun pakai lutut dalilnya daripada Wa'il. Wa'il ni sahabat Nabi yang awal. Dan dia hidup dengan Nabi SAW lebih awal. Dan turun dengan tangan dalil daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah duduk dengan Nabi fasa Madinah kurang lebih 3-4 tahun sebelum Nabi wafat. Boleh faham situasi dia? Rangkumannya kata ulama nak menunjukkan kepada kita kedaya mampuan Nabi yang fitrah manusiawi itu terhad pada kedudukan dan kelakuan. Maka ketika Nabi punya kekuasaan, tenaga upaya, Nabi turun dengan lutut. Ketika Nabi sudah mengunjur waktu usianya, lemah tubuhnya, gerak badan Nabi SAW terhad, maka Nabi turunkan tangan. Sebab tengok siapa yang meriwayatkan. Okey? Jadi kalau turun dengan lutut pun betul. Turun dengan tangan pun betul. Yang tak betul turun pala lu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kata pidah sujud aku kali ni. Aku kata tangan pun bukan, lutut pun bukan. Aku nak turun dengan pala lu tak boleh lah. Dia kena pilih salah satu. Tapi tak boleh juga kita nak buat kedua-duanya. Punya puluh nak buat dua-dua serentak. Tak boleh, tak sesuai. Sebab memang keperluan itu Nabi ni dia dah disusun untuk kita ikut dalam keadaan yang fitrah manusiawi yang paling kompleks. Tak perlu kita nak adjust apa tak ya. Boleh faham tak? Jadi kalau ikut betul sunnah Nabi, kita ni jadi orang sebenarnya tak ada titik tembung pun dengan orang. Kita takkan berkeli dengan orang. Kita takkan nak bercakaran dengan orang. Sebab sifat Nabi itu ajak kita saling sayang menyayang, bukan saling salah menyalah. Nabi ajak kita saling ajak mengajak, bukan ejek mengejek. Nabi ajak kita saling merangkul, bukan memukul. Nabi ajak kita saling mencinta, bukan saling mencela. Tapi kita mengaku kata umat Nabi, lidah kita menyesat nerakakan orang, membida'ah dalalahkan orang, tiba-tiba kita kata semua orang masuk neraka. Habis tu kalau semua masuk neraka, hang masuk mana? Itu soalan dah. Hang masuk Tesco. Nak pergi Maidin. Sebab tu sampai ulama kata Sayyidatina Aisyah kata seseorang yang baik itu adalah orang yang sentiasa rasa dirinya tak baik. Tetapi ketahuilah bila dia mula rasa dia saja baik, memang waktu tu dia adalah orang yang paling tak baik. Boleh faham? Sebab tu kena ingat bahawasanya kita kenal Nabi bukan hanya pada diri tetapi juga pada budi Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, mohon maaf ambil masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Sekali lagi saya cuma maklumkan, saya cuma gantikan sajalah Ustaz Luqman Hakim yang tak dapat bersama dengan tuan-tuan malam ni. Dia berada di Putrajaya untuk program JAKIM, mereka berkampung di sana. Dan saya pun malam ni ambil manfaat dia yang beritahu kata untuk sampaikan benda ni pada tuan-tuan, dan saya pun dapat sampai jugalah malam-malam ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kekasaran bahasa, terguris bicara, terajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, pantun lama orang tua, banyak hari antara hari paling mulia hari Jumaat.
Banyak nabi, antara nabi paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redup bukan sebarang redup, redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sekadar hidup, jadikan nabi sebagai tauladan. Insya-Allah, moga-moga takat tu dulu perkongsian. Akhir kalam daripada saya. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Dan sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yaghfirul mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.